Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, pengurusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dwi mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan. Untuk malam ini, pertemuan kita ataupun kuliah kita pada malam ni adalah kuliah maghrib khas sempena sambutan tahun baru hijrah ataupun sambutan ma'al hijrah ataupun sambutan awal Muharram bagi tahun 1445 Hijriah. Tadi kita telah selesai baca doa akhir tahun, dan selepas daripada azan maghrib tadi kita baca doa awal tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu, dan Allah mempermudahkan kita untuk melakukan amal ibadah pada tahun-tahun dan hari-hari berikutnya, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, malam ni kuliah maghrib khas kita, saya gunakan alat bantu. Saya pakai slide, ya. Jadi sambil-sambil saya bercakap, sambil-sambil saya sampaikan kuliah, tuan-tuan juga boleh tengok, ya, bahan bantu yang saya sediakan di depan untuk lebih menambahkan kefahaman kita tentang peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan sekalian, slide saya ni banyak. Ada sebanyak 37 slide. Ini adalah bahan untuk saya ceramah di sekolah yang masanya 1 jam 30 minit. Jadi malam ni saya kena kejar untuk 45 minit saja. Jadi saya cuba laju, kemudian ada slide yang saya rasa saya kena lompat, saya lompatlah sikit. Sebab masa kita di antara maghrib dan isyak ni singkat. Slide ni memang slide yang saya sedia untuk ceramah untuk program-program pelajar sekolah. 1 jam setengah lebih kurang. Baik tuan-tuan sekalian, kita mulakan pertemuan kita pada malam ni dengan sama-sama kita alunkan nasyid. Tuan-tuan lama dah tak menyanyi ni. Tak payah duduk tak apa. Tuan-tuan duduk je lah. Tuan-tuan ikut saya, kita bernasyid sikit untuk beri semangat dan memperingatkan kita semula kepada peristiwa hijrah Nabi SAW dan juga para sahabat. Nasyid ni nasyid terkenal lah. Daripada tahun 60-an, 70-an lagi lagu ni. Indonesia, Malaysia kenal sangat lah lagu ni, ya. Jadi kita nasyid sama-sama. Yang tak hafal boleh tengok depan, mungkin tulisan kecil sikit lah. Yang dah hafal tu suara kuat lah. Siapa yang suara sedap tu dia kena menyanyi kuat. Siapa suara sedap dia kena menyanyi kuat. Baik tuan-tuan sekalian, baik kita mulakan sama-sama, ya. 1, 2, 3. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah
perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Untuk sepanjang zaman. Oh lah kali baru bunyi kuat tak cik? Tak cik. Baik, terima kasih tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, itu permulaan kita untuk malam. Tuan-tuan sekalian, bila kita bincang tentang awal Muharram, bila kita bercakap tentang sambutan ma'al hijrah, maka kita kena tahu peristiwa ni berlaku di mana. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa dia? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bagi setiap umat itu kami bangkitkan seorang rasul. Setiap umat ada rasul. Tugasnya ani'budullah wajtanibut taghut. Ajak manusia mengabdikan diri hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Apa makna taghut? Apa saja perkara yang menyesatkan. Syaitan, berhala, apa saja yang menyesatkan manusia, Quran sebut taghut. Maka tugas Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Nabi Muhammad, tugas Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni sama. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ajak manusia sembah Allah dan jauhi taghut. Setiap umat ada Rasul. Ya. Dan setiap Nabi-Nabi, setiap Rasul tu agamanya sama. Mereka agama Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Idris Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Muhammad Islam. Baik, tuan-tuan sekalian. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bangkitkan dia sebagai Rasul, utuskan dia sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Lahir di Mekah. Mekah ni pada hari ini merupakan salah satu daripada bandar besar yang berada di negara Arab Saudi ataupun Saudi Arabia. Dulu tidak ada negara Arab Saudi. Arab Saudi ni baru wujud berapa ratus tahun kebelakangan ini. Dulu tak ada nama negara Arab Saudi. Ya. Semua tu disebut sebagai semenanjung tanah Arab.
Nama Arab Saudi ni baru muncul berapa ratus tahun kebelakangan ini. Jadi hari ini Mekah ni merupakan salah satu bandar besar dalam negara Arab Saudi. Begitu juga Madinah merupakan salah satu bandar besar dalam negara Arab Saudi. Allah Ta'ala lahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, saya singkatkan, sehinggalah usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Maka Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul. Apa perbezaan Nabi dan Rasul? Para ulama membezakan di antara Nabi dan Rasul. Nabi dapat wahyu daripada Allah. Rasul dapat wahyu juga daripada Allah. Tetapi Nabi dapat wahyu, dia tidak wajib sampaikan. Dia tidak diperintahkan untuk sampaikan wahyu tersebut. Adapun Nabi yang diangkat menjadi Rasul, dia dapat wahyu dan dia kena sampaikan wahyu tersebut. Contohnya Nabi Muhammad, dia Nabi dan dia Rasul. Nabi Musa, dia Nabi, dia juga Rasul. Nabi Adam, dia Nabi, dia juga Rasul. Maka untuk mudah kita faham, semua Rasul adalah Nabi. Tetapi tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Semua Rasul automatik mereka adalah Nabi. Tetapi tidak semua Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Mana-mana Nabi yang dipilih menjadi Rasul, mereka dapat wahyu, mereka kena sampaikan wahyu tersebut. Maka bermula umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 terima wahyu, bermulalah dakwah secara rahsia. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah, kita kena faham dulu bagaimana keadaan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Bagaimana keadaan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam? Mereka sembah berhala. Bila berhala wujud di kota Mekah, bila berhala patung-patung mula ada di kota Mekah, berhala ada di kota Mekah, masuk ke kota Mekah, patung-patung ni masuk ke kota Mekah 500 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. 500 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, barulah berhala-berhala, patung-patung muncul di Mekah, masuk ke Mekah. Sebelum itu orang Mekah tak pernah kenal pun berhala tu apa dia. Sebelum itu orang Mekah, orang yang mengikut syariat Nabi Ibrahim AS, mengikut ajaran Nabi Ismail AS. Tiba-tiba 500 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, berhala pun muncul di Mekah. Panjanglah cerita bagaimana berhala masuk ke Mekah itu. Apa lagi amalan masyarakat Mekah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Orang kuat suka menindas orang yang lemah. Orang kaya terus kaya, orang miskin terus miskin. Fitnah, maksiat, mungkar, benda buruk, benda kejahatan hidup dalam masyarakat, subur dalam masyarakat. Silaturahim putus, orang kuat tindas orang yang lemah, arak jadi minuman biasa, zina jadi minuman biasa. Bila lahir anak perempuan, mereka bunuh anak perempuan kerana beranggapan anak perempuan ni mendatangkan kecelakaan kepada keluarga. Payah nak dapat rezeki bila ada anak perempuan, musibah bila ada anak perempuan. Maka orang Arab jahiliah bunuh anak-anak perempuan. Bila isteri lahir anak-anak perempuan, mereka bunuh anak-anak perempuan. Banyak berpuluh-puluh amalan buruk masyarakat Arab jahiliah sebelum kedatangan Islam. Maka sebab tu di awal permulaan dakwah, Nabi sampaikan Islam secara rahsia. Kerana apa dia? Nabi bawa benda baru. Nabi bawa benda baru yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kalau Nabi mulakan dakwah terang-terang, dakwah akan terhenti di tengah jalan, tersekat di tengah jalan, kerana Nabi bawa benda baru, benda yang tak sama dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat suka buat benda ni, tiba-tiba Nabi datang, Nabi kata benda ni tak boleh buat. Masyarakat suka buat benda seperti ni, Nabi datang, Nabi kata benda ni haram, benda ni tak boleh buat.
Maka permulaan dakwah, Nabi gerakkan dakwah secara rahsia, perlahan-lahan. Jumpa dulu beberapa orang yang Nabi rasa ada harapan untuk mendengar tentang Islam. Nabi jumpa kawan-kawan yang terdekat, ahli keluarga, orang-orang yang waras akalnya, yang boleh dengar dulu apa benda yang Nabi nak sampaikan. Maka dakwah rahsia ini memakan masa sekitar 3 tahun, bermula daripada umur Nabi 40. Dakwah rahsia 3 tahun. Ada seorang lelaki yang menawarkan rumahnya jadi sebagai pusat kegiatan dakwah secara rahsia. Siapa dia? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia masuk Islam dan dia tawarkan rumah dia sebagai markas dakwah. Maksudnya Nabi nak sebarkan Islam, bila turun wahyu, Nabi kumpulkan orang Islam di rumah dia. Maka 3 tahun dakwah dibuat secara rahsia itu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sehinggalah masuk tahun keempat kenabian, barulah Allah perintahkan Nabi sampaikan dakwah secara terang-terangan, terbuka. Baik tuan-tuan sekalian, gambaran keadaan Mekah seperti ini. Satu waktu dahulu, Mekah ni satu tempat yang merupakan lembah yang tandus, kering kontang, tidak ada air. Kaabah itu duduk di tengah-tengah 4 persimpangan, yang ketika itu tidak ada rumah penduduk pun. Bila Kaabah dibina? Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Gotong royong bangunkan Kaabah dengan anaknya Ismail yang ketika itu masih kanak-kanak. Kita baru saja habis menyambut Idul Adha, dan kita selalu setiap kali sambut hari raya Idul Adha, kita diingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim bangunkan Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail. Berapa kali Kaabah dilanda banjir, rosak, sehinggalah Kaabah yang kita saksikan pada hari ini, yang ada pada hari ini, Kaabah yang sudah berapa kali diperbaiki kerana banjir. Sebab Kaabah duduk di kawasan tanah rendah. Kalau tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan menginap di mana-mana hotel berdekatan dengan Masjidil Haram, 5 waktu solat kita nak berjalan kaki pergi ke Masjidil Haram, jalannya menurun, kerana Kaabah duduk di kawasan tanah rendah, lembah. Ini perkembangan Kaabah sejak daripada awal sehinggalah zaman moden pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Bila Nabi SAW menggerakkan dakwah secara terang-terangan, bermula pada tahun keempat kenabian, di mana tempat Nabi berdiri? Nabi berdiri di atas bukit Safa. Safa dan Marwah tu tempat kita sa'i. Tempat kita sa'i. Safa Marwah tu 7 kali tu. Bila Allah perintahkan dakwah dibuat secara terbuka, terang-terangan, dekat mana Nabi mengiklankan, mengisytiharkan diri sebagai Rasul itu? Di atas bukit Safa. Nabi naik di atas bukit Safa, beritahu kepada masyarakat Mekah, aku ni Rasulullah, ajak kamu semua sembah Allah dan tinggalkan penyembahan berhala. Nabi kumpulkan masyarakat Mekah ramai. Antara yang datang ke dalam majlis tersebut, bapa saudara Nabi Abu Lahab. Marahnya Abu Lahab kepada Nabi, marahnya Abu Lahab kepada anak saudaranya itu, sampai Abu Lahab sebut, tabballaka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Celakalah kamu wahai Muhammad. Adakah kerana urusan ini kamu kumpulkan kami pada hari ini? Allah Ta'ala bela Nabi, Allah Ta'ala pertahankan Nabi dengan turunnya surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan celaka, dia akan binasa, termasuklah isterinya. Orang jahat banyak dalam sejarah Islam, tapi Abu Lahab special. Satu surah khas cerita tentang dia. Orang baca Quran dah berapa tahun? 1400 tahun lebih sebut nama Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dah 1400 tahun lebih kita sebut kecelakaan kepada Abu Lahab, kerana dia pernah mencelakakan Nabi, anak saudara dia sendiri. Tuan-tuan sekalian, bila dakwah dibuat secara terbuka, bermulalah peringkat orang Islam dizalimi dan disakiti. Contohnya Bilal bin Rabah.
dia hamba. Bila tuannya tahu dia masuk Islam, dia dijemur di tengah padang pasir, disebat setiap hari dan diletakkan batu besar di atas dadanya. Hampir-hampir dia terbunuh kerana tak boleh bernafas. Bilal tak berubah. Bilal sebut Allahu Ahad. Ahad, Allah tu Esa, Allah tu Esa. Sehinggalah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, yang menyaksikan Bilal diseksa oleh tuannya, Abu Bakar lah yang bawa sejumlah duit pergi beli Bilal daripada tuannya. Lalu Bilal dibebaskan dan dia menjadi orang yang merdeka. Antara yang diseksa bila dakwah dibuat secara terbuka adalah keluarga Yasir, isterinya Sumayyah, anaknya Ammar. Yasir bila dia memeluk Islam, dia ditangkap oleh pemimpin kabilahnya, puaknya, dimasukkan dalam kawah minyak panas yang sedang mendidih. Dimasukkan Yasir dalam itu, lalu dia mati kerana dimasukkan dalam kawah minyak panas. Sumayyah isterinya diseksa dengan ditusuk lembing daripada kemaluannya sampai mati. Giliran anaknya Ammar, Ammar tak tahan dengan pukulan dan siksaan, akhirnya dia ucapkan ucapan kufur di mulut dia. Lalu dia dibebaskan. Dia berlari bertemu dengan Nabi SAW, menangis, "Wahai Rasulullah, aku telah ucapkan ucapan kufur di lidah aku, ucapan yang boleh menyebabkan murtad, kerana aku tak tahan dengan penyiksaan. Tapi hati aku tidak. Hati aku tidak, di mulut saja." Selepas kejadian tersebut, Allah turunkan ayat Quran membenarkan tindakan Ammar, kerana dia dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, tidak ada pilihan untuk menyelamatkan nyawa. Boleh ucapkan ucapan itu di mulut, tapi jangan sampai di hati. Antara yang diseksa di awal permulaan dakwah dibuat secara terbuka, Khabbab Al-Arath. Khabbab Al-Arath, tuan-tuan sekalian, bila dia masuk Islam, dia ditangkap oleh pemimpin tempat dia dan dia dipanggang di atas bara api sampai terkoyak-koyak kulit belakangnya. Bila dia hijrah ke Madinah, kesan badan dia diseksa masih ada waktu dia hijrah ke Madinah. Ini di antara beberapa sahabat Nabi yang pernah mendapat penyiksaan yang cukup luar biasa bila Nabi mula lakukan dakwah secara terbuka di Mekah, bermula pada tahun keempat kenabian. Masuk tahun kelima kenabian, Allah Ta'ala izinkan orang Islam berhijrah. Tahun kelima kenabian, Nabi arahkan para sahabat berhijrah kali pertama. Hijrah ke mana? Hijrah ke Habsyah, Afrika. Satu tempat pada hari ini di negara Afrika. Hijrah ke Habsyah kerana di sana ada seorang raja beragama Nasrani, Kristian, tapi dia adil dalam pemerintahannya. Dia berikan pelindungan kepada siapa yang minta pelindungan. Maka bila Nabi arahkan sahabat berhijrah ke Habsyah, bulan Rejab tahun kelima kenabian, ada 11 sahabat Nabi, 11 lelaki dan 4 perempuan hijrah ke Habsyah kali pertama. Bulan Rejab tahun kelima kenabian. Kali kedua, sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah tahun ke-7 kenabian. Kenapa dia hijrah ke Habsyah kali kedua? Sebab dapat berita daripada rombongan yang pertama dulu, raja di Habsyah bagus, layanannya bagus. Maka tahun ke-7 kenabian, orang Islam berhijrah ke Habsyah jumlahnya makin ramai, 83 lelaki dan 11 orang perempuan. Ni hijrah paling awal sebelum hijrah ke Madinah yang perlu kita tahu. Cuma hijrah ke Habsyah ini bulan Rejab tahun kelima kenabian dengan tahun ke-7 kenabian, kedua-duanya Nabi tak pergi, tapi Nabi arahkan para sahabat yang berhijrah ke sana. Adapun Nabi kekal duduk di Mekah dan teruskan dakwah di Mekah, tuan-tuan sekalian. Sehinggalah orang-orang Islam yang tak mampu nak berhijrah ke Habsyah kerana sakit, orang tua, uzur, tak mampu nak berhijrah ke Habsyah, mereka kekal duduk di Mekah bersama dengan Nabi. Masuk tahun ke-6 hijrah, orang-orang Islam yang tak berhijrah ke Habsyah, tahun ke-6 hijrah sampailah pertengahan tahun ke-10 kenabian, orang Islam yang tak berhijrah ke Habsyah duduk di Mekah diboikot, dipulau dengan begitu dahsyat. Nak beli barang di pasar tak ada orang nak beli. Nak beli di kedai mana? Sebab di Mekah pasar-pasar dikuasai oleh musyrikin Mekah.
Sehingga ada sahabat Nabi yang lapar dan terbunuh kerana kebuluran. Mereka tinggalkan rumah mereka, duduk di tengah padang pasir, cari daun-daun kayu yang boleh dimakan. Tahun tu tahun kelaparan. Nak beli barang di kedai, tak ada orang yang dibenarkan jual barang kepada orang Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menyebut pengalaman dia ketika mana mereka diboikot. 3 tahun mereka diboikot. Jual beli dengan orang Islam tak dibenarkan. Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut bahawa dia kata, pernah satu malam aku keluar daripada kemah aku untuk buang air kecil. Tiba-tiba aku tersepak sesuatu benda. Lalu aku raba-raba dan ambil rupa-rupanya kulit unta yang kering. Kulit unta kering dah orang buang, orang tak nak dah. Aku ambil kulit unta yang kering tersebut, aku bersihkan, aku rendam dengan air, lalu aku makan kulit unta kering tersebut untuk lapik perut aku yang lapar. Ada sahabat Nabi yang makan daun-daun kering yang mereka temui untuk tahan perut lapar 3 tahun mereka di pulau, pemulauan ekonomi. Sehinggalah pertengahan tahun ke-10 kenabian, boikot pemulauan terhadap orang Islam ni tamat. Tahun ke-10 kenabian Allah Ta'ala uji Nabi. Tahun ke-10 kenabian Allah Ta'ala uji Nabi. Orang yang banyak bela Nabi, yang banyak pertahankan Nabi, meninggal dunia. Siapa dia? Abu Talib, pak saudara Nabi. Dia tak masuk Islam, tapi waktu hidup dia banyak bela Nabi. Abu Talib ni, dia tak masuk Islam sampai mati. Tahun ke-10 kenabian Allah Ta'ala uji Nabi lagi. Isteri yang cukup Nabi sayang, Khadijah, meninggal dunia. Dia ni orang perempuan kaya yang banyak bantu dakwah dengan kewangannya, meninggal dunia. Tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, Nabi tinggalkan Mekah. Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Taif, berdakwah di Taif. Layanan penduduk Taif cukup buruk. 10 hari Nabi berdakwah di Taif. Pemimpin-pemimpin Taif lempar Nabi dengan batu, dengan kayu, sampai Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan berdarah-darah. Panjang cerita Nabi di Taif ni, kalau saya nak cerita pada malam ni. Tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, Allah Ta'ala bawa Nabi ke langit yang tinggi, peristiwa Isra' dan Mi'raj, untuk beri semangat baru kepada Nabi yang sedang dalam kesedihan, sedang dalam duka cita. Allah Ta'ala bawa Nabi melihat dunia yang lebih luas, bagaimana keadaan syurga, bagaimana keadaan neraka. Balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan sekalian, Nabi dapat semangat baru untuk teruskan dakwah di Mekah. Apa yang Nabi buat, tuan-tuan sekalian? Tahun ke-10 kenabian, ya, tahun ke-10 kenabian, Nabi pergi masuk ke kemah-kemah jemaah haji. Nabi masuk ke kemah-kemah jemaah haji untuk ajak mereka memeluk Islam. Haji ada dah waktu tu, tapi ibadat haji pada waktu tu bercampur aduk dengan amalan-amalan jahiliah. Bertawaf keliling Kaabah dalam keadaan bertelanjang bogil. Nabi pergi ke kemah-kemah jemaah haji, perkenalkan diri sebagai Rasul. Kebanyakan jemaah haji ni datang daripada Madinah. Nama lama Madinah ketika itu Yathrib. Tahun ke-10 kenabian, tahun sedih tu. Tahun Abu Talib meninggal, tahun Khadijah meninggal, tahun Nabi pergi berdakwah di Taif, layanan penduduk Taif cukup buruk, berlakunya Isra' Mi'raj. Balik tu Nabi pergi ke kemah jemaah haji, perkenalkan diri sebagai Rasul. Tuan-tuan sekalian, ya, perkenalkan diri sebagai Rasul. Akhirnya ada beberapa orang daripada Yathrib memeluk Islam. Mereka daripada kabilah Khazraj dan juga daripada kabilah Aus. Adapun kemah-kemah jemaah haji yang lain, bila Nabi masuk, layanan mereka cukup buruk. Mereka halau Nabi daripada kemah-kemah mereka. Ada yang nak masuk Islam tapi letak macam-macam syarat. Takdir Allah, tahun ke-10 kenabian, tahun ke-11 kenabian, musim haji, Nabi pergi masuk ke kemah jemaah haji, dapat beberapa orang daripada Yathrib, daripada Madinah, yang bersedia nak peluk Islam tanpa letak apa-apa syarat pun, iaitu daripada kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Tuan-tuan sekalian, tahun ke-12 kenabian,
Musim haji juga. Bulan haji juga. Datang lagi beberapa orang daripada Yathrib, daripada Madinah. Yathrib ni nama lama Madinah. Berapa orang datang? 12 orang. 12 orang. Mereka datang jumpa Nabi senyap-senyap pada musim haji. Jumpa Nabi dekat mana? Bukit Aqabah. Jumpa Nabi di Bukit Aqabah. 12 orang. Mereka berbai'ah depan Nabi. Nama bai'ah tu bai'ah Aqabah 1. Bai'ah ni maknanya apa dia? Ikrar, janji setia. Buat di mana? Bukit Aqabah. Ni orang Islam daripada Yathrib. Ada beberapa orang daripada Yathrib datang musim haji tahun ke-12 kenabian, jumpa Nabi nak masuk Islam. Senyap-senyap, menyorok-nyorok pada waktu malam. Jumpa Nabi di Bukit Aqabah. Lalu mereka berbai'ah dengan Nabi. Apa dia bai'ah mereka depan Nabi? Mereka tak nak syirikkan Allah. Mereka tak nak mencuri, tak nak berzina, tak nak lagi bunuh anak, tak nak lagi buat sumpah-sumpah palsu, tak nak lagi menentang Nabi dalam benda-benda yang baik. Akhirnya mereka balik. Bila mereka nak balik ke Madinah, Nabi hantar seorang sahabat untuk ikut mereka balik. Bila 12 orang ni nak balik ke Madinah, Nabi hantar seorang sahabat iaitu Mus'ab bin Umair. Kamu ikut mereka balik ke Yathrib, balik ke Madinah. Kalau mereka nak tanya tentang Islam, mereka rujuk kamu. Maka Mus'ab bin Umair ikut 12 orang ni balik ke Madinah. Dia jadi tok guru lah. Tahun ke-13 kenabian, musim haji lagi, datang lagi beberapa orang daripada Yathrib, daripada Madinah. Lagi ramai, 75 orang datang jumpa Nabi nak masuk Islam. Dan mereka berbai'ah dengan Nabi di Bukit Aqabah juga. Bai'ah Aqabah kali kedua. Lagi ramai, ya, lagi ramai. Bila mereka nak balik ke Madinah selepas bai'ah kali kedua tu, bila mereka nak balik, Nabi pilih di kalangan 75 orang tu, Nabi pilih 12 orang yang Nabi tengok boleh jadi pemimpin. Sebelum tu Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Kali ni tak dah. Kali ni tak dah. Tahun ke-13 kenabian tu, bila jumlah mereka ramai 75 orang, Nabi pilih di kalangan mereka sendiri. Nabi pilih di kalangan mereka sendiri 12 orang yang Nabi tengok boleh jadi pemimpin. Kalau balik ke Yathrib, balik ke Madinah, orang Madinah nak tanya apa-apa, boleh rujuk dah pada 12 orang ni. 12 orang ni 12 orang yang Nabi yakinlah ada kelayakan. Baik tuan-tuan sekalian, bila mereka datang ke Mekah berbai'ah kali kedua, isi kandungan bai'ah mereka berat. Hari tu bai'ah kali pertama tahun ke-12 kenabian, mereka janji tak nak syirik pada Allah, perangai tak elok zaman jahiliah tak nak buat dah. Tapi bai'ah di Bukit Aqabah kali kedua, isi kandungan dia berat. Mereka berbai'ah depan Nabi, ikrar depan Nabi. Tuan-tuan sekalian, nak dengar dan patuh arahan Nabi, waktu rajin ke waktu malas ke, kami akan dengar. Kami akan infak kepada perjuangan Islam ni, waktu senang ke waktu susah. Kami akan buat amar ma'ruf nahi munkar, tak peduli, tak takut pada siapa-siapa. Ya, kami tegakkan agama Allah, kami tak peduli siapa. Dan bila Nabi datang berhijrah ke tempat kami Yathrib, berhijrah ke tempat kami Madinah, kami akan jaga Nabi macam kami jaga diri kami, macam kami jaga isteri kami, anak-anak kami. Macam itulah kami akan jaga Nabi bila Nabi datang ke tempat kami, hijrah ke tempat kami. Maksudnya apa dia? Orang Madinah, orang Yathrib sudah siap sambut Nabi datang ke Madinah. Sebab mereka tahu Nabi berdakwah di Mekah susah. Tekanan di Mekah luar biasa. Dalam keadaan orang Mekah layan Nabi buruk, tiba-tiba orang Madinah bersedia untuk sambut Nabi. Ni permulaan cerita hijrah, tuan-tuan sekalian. Bukan Nabi hijrah ke Madinah tengkotang kanting, tak kenal siapa-siapa. Tak. Nabi hijrah ke Madinah setelah Nabi kenal beberapa orang Madinah yang pernah datang ke Mekah musim haji 2 kali, 3 kali. Dan mereka beberapa orang pernah berbai'ah depan Nabi. Barulah Nabi hijrah ke Madinah, tuan-tuan sekalian, ya. Baru Nabi hijrah ke Madinah. Baik, ni susunan dia. Bai'ah Aqabah 1, bai'ah Aqabah 2. Selepas daripada bai'ah Aqabah 2 tahun ke-13 kenabian, barulah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Baik, tuan-tuan sekalian, sebab apa kita sambut peristiwa hijrah ni bulan Muharram? Sebab apa kita sambut peristiwa hijrah ni bulan Muharram? Sebab orang Islam mula berhijrah bulan Muharram. Walaupun Nabi berhijrah pada hujung bulan Safar.
Nabi dan Abu Bakar keluar daripada Mekah hujung bulan Safar. Kenapa kita sambut bulan Muharram? Sebab orang Islam mula berhijrah ke Madinah tu bulan Muharram. Keluar sedikit keluar. Nak hijrah ni susah tuan-tuan sekalian. Hijrah ke Madinah ni susah. Betul lah sampai ke Madinah ada orang sambut, betul. Tapi nak tinggalkan kampung asal kita, nak tinggalkan rumah sendiri, nak tinggalkan kebun, nak tinggalkan harta, tak boleh bawa apa benda, nak tinggalkan anak beranak ni susah. Daripada kecil membesar lahir di situ, nak tinggalkan kampung ni berat hati, berat. Tapi bila Allah Ta'ala perintahkan hijrah kena buat. Kenapa dia? Ada tempat baru, ada saudara baru, ada medan dakwah yang lebih bagus. Buat sementara waktu, cari kekuatan di Madinah dulu. Ada peluang balik semula ke Mekah bila-bila nanti, datang balik dakwah semula. Jadi buat sementara waktu ni, pergi dulu ke medan yang selamat, medan yang lebih selamat. Orang di Madinah lebih bersedia untuk dengar tentang Islam. Hijrah susah. Antara kesusahan peristiwa hijrah ni tuan-tuan sekalian, Abu Salamah bila dia nak keluar berhijrah ke Madinah, dia keluar satu keluarga. Orang Islam yang lain keluar sikit-sikit, berkumpulan-kumpulan, ada yang keluar siang, ada yang keluar malam, nyorok-nyorok. Bermula daripada awal bulan Muharram tu. Abu Salamah nak berhijrah susah. Dia dah bersiap nak keluar hijrah, tiba-tiba pak mentua dia tangkap isteri. Abu Salamah nak keluar berhijrah dengan isteri dan anak-anak dia. Sampai tarikh dia nak keluar hijrah, tiba-tiba pak mentua dia, mak mentua dia pergi tangkap isteri dengan anak-anak dia. Tokotang kanting dia seorang-seorang. Kalau kita tak jadi pergi, dah bini tak boleh pergi, Abu Salamah tak peduli, aku seorang pun aku pergi. Maka Abu Salamah berhijrah ke Madinah seorang diri. Isteri dengan anak-anak telah diambil alih oleh pak mentua, mak mentua. Bila Abu Salamah berhijrah ke Madinah, isterinya menangis tak berhenti-berhenti. Kerana dia nak ikut sangat suami dia. Nak ikut sangat suami dia. Sampailah ada adik-beradik dia hak ada otak sikit, hak waras sikit, beritahu kepada pak mentua, mak mentua ni, lepaslah bini dia pergi. Lepaslah, tiap-tiap hari duk menangis macam ni, kacau juga, lepaslah pergi. Akhirnya isterinya dilepaskan pergi juga ke Madinah. Susah hijrah. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, ya, Suhaib Ar-Rumi, dia ni orang susah, datang ke Mekah. Bila dia nak berhijrah ke Madinah, tengah jalan pemimpin Mekah tahan dia. Lalu pemimpin Mekah sebut pada dia, kamu ni dulu datang ke Mekah dalam keadaan bangsat, maksudnya miskin, susah, tak ada harta benda. Tiba-tiba kamu datang ke Mekah cari kekayaan di Mekah, dah kaya, harta benda banyak, nak keluar pindah pergi ke Madinah pula. Oh, tak boleh macam tu. Kamu bukan asal orang Mekah, kamu orang luar, susah dulu, datang ke Mekah dapat kekayaan, kemudian nak lari keluar pergi ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi tanya kepada pemimpin Mekah, bagaimana kalau aku hijrah ke Madinah, aku tinggalkan segala kekayaan aku di Mekah, apa pun aku tak bawa, kamu nak benarkan tak aku pergi ke Madinah? Kata mereka, okey, boleh. Kata Suhaib Ar-Rumi, aku tinggal semua harta benda aku hijrah ke Madinah sehelai sepinggang. Maka dia hijrah ke Madinah sehelai sepinggang. Susah hijrah. Antara sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah terang-terang berani, Umar. Umar antara yang hijrah terang-terang. Dia nak hijrah, dia pergi berdiri depan Kaabah buat pengumuman. Sayyidina Umar, kalau Umar keluar menyuruh tak padan lah. Umar nak berhijrah ke Madinah, dia iklankan, berdiri depan Kaabah, beritahu kepada orang Mekah, esok aku nak hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Siapa-siapa nak tengok anak dia yatim, ya, suami mati ataupun isteri mati, esok aku nak keluar, esok tahan aku. Esok tahan aku. Siapa nak tahan aku, esok tahan aku. Umar keluar terang-terang. Bersama dengan Umar tu ada sekitar 20 orang. Bila tahu Sayyidina Umar nak keluar terang-terang, ada sekitar 20 orang nak ikut Sayyidina Umar. Kami ikut sekali, ya. Ada orang hak berani sikit ni, kami ikut sekali. Ada sekitar 20 orang berhijrah bersama dengan rombongan Sayyidina Umar. Ada dua orang lelaki, Iyash bin Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Iyash bin Rabi'ah
dia nak hijrah dah. Elok nak hijrah, ya. Iyas bin Rabi'ah akhirnya dia kena tangkap tengah jalan. Dia kena tangkap. Ya. Ada seorang sahabat Nabi, Hisham bin Al-As, nak berhijrah dah. Tiba-tiba ada adik-beradik dia mari pujuk dia. Kamu tak sian ke mak kamu tu? Mak kamu tu tua, uzur dah. Oh, dia dak main perasaan pula dah. Dia dak main cerita bab mak dah kawan. Ni sebut mak je mah. Akhirnya dia sebut pada Umar bin Al-Khattab, aku pergi lewat sikit. Aku nak selesai dulu urusan dengan mak aku ni. Nak udah selesai dulu urusan dengan mak dia. Mak dia ni kata tak nak sikat rambut, tak nak keluar daripada rumah selagi mana tak boleh tengok dia. Jadi aku balik dulu, aku selesai urusan dengan mak aku dululah, baru aku pergi. Umar sebut kepada Hisham bin Al-As ni, mak kamu tu kalau kamu tak balik rumah pun dia pandai sikat rambut sendiri. Aku rasa ni adik-beradik kamu ni nak berangkat kamu ni. Kalau kamu pergi balik jumpa mak kamu kena tangkap dia. Dia tak nak dengar nasihat Sayyidina Umar, dia pun balik nak jumpa mak dia. Akhirnya sungguh dia kena tangkap. Iyas bin Rabi'ah, Hisham bin Al-As, dua-dua kena tangkap. Akhirnya Sayyidina Umar bergeraklah dengan rombongan yang berbaki beberapa orang lagi tu. Susah perjalanan hijrah ni tuan-tuan sekalian. Baik, susah perjalanan hijrah ni. Mekah ke Madinah jaraknya berapa jauh? Mekah ke Madinah jaraknya lebih kurang 400 km. Tuan-tuan jangan bayang 400 km hari ni. Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, Mekah Madinah tu naik bas. Tuan-tuan jangan bayang musim haji naik bas. Tuan-tuan kena bayang 1400 tahun dulu. Zaman orang jalan kaki, zaman orang naik kuda, zaman orang naik unta, 400 km. Tuan-tuan jangan bayang Mekah ke Madinah hari ni jalan elok, ada highway apa segala macam. Tuan-tuan kena bayang 1400 tahun dulu. 400 km. 400 km ni saya naik kereta daripada sini ke Kota Baru, balik Kelantan tu 400 km lebih kurang. Tuan-tuan bayang bukit bukau, gunung ganang, yang jalan kaki, yang bergile-gile naik unta, hak tak ada kenderaan bergile-gile, naik kuda, padang pasir, gunung ganang, siangnya panas sungguh-sungguh suhu, malam pula gelap, bukan ada lampu jalan. 400 km nak tinggalkan kampung tanah air. Tuan-tuan sekalian, orang Islam mula keluar daripada Mekah bermula bulan Muharram. Nabi belum keluar. Baik, bila Nabi belum keluar tuan-tuan sekalian, maka pemimpin-pemimpin Mekah tengok, orang Islam banyak dah hijrah ke Madinah, banyak dah pergi ke Yathrib, banyak dah pindah ke Madinah. Tengok Muhammad ada lagi ni, Muhammad ada lagi. Kena buat sesuatu. Sebelum dia terlepas pergi ke sana, kita kena buat sesuatu. Tarikh 26 Safar. Bulan Safar. Tarikh 26 Safar. Pemimpin Mekah buat mesyuarat khas yang dihadiri oleh wakil setiap kabilah. Di Mekah ni orang Arab dia banyak kabilah. Kabilah Bani Makhzum, kabilah Bani Naufal. Setiap kabilah ada wakil masuk mesyuarat. Setiap kabilah hantar wakil masuk mesyuarat. Nak bincang apa? Bincang apa nak buat pada Muhammad. Sebab tengok sehari dua ni dia ada lagi ni. Orang lain pakat pergi ke Madinah dah, ke Yathrib dah, dia ada lagi. Jadi kena buat sesuatu pada dia. Maka setiap kabilah hantar wakil masuk mesyuarat, masuk meeting. Baik. Ada beberapa cadangan. Ada seorang lelaki beri cadangan, kita halau Muhammad keluar daripada Mekah, buang daerah. Halau keluar daripada Mekah. Lepas ni kita boleh tidur nyenyak. Tak serabut kepala dah fikir tentang Muhammad ni, dok bawa ajaran baru ni, pecah belah masyarakat kita ni. Jadi kita halau Muhammad keluar daripada Mekah. Cadangan pertama ni ditolak. Ahli mesyuarat tak setuju. Sebab Muhammad duduk di Mekah pandai bercakap, kita pergi buang daerah, dia pergi berceramah tempat lain pula. Dapat pengikut baru pula, dapat kekuatan, silat-silat dia mari Mekah serang kita pula, tak nanya. Okey, tolak. Cadangan kedua dalam mesyuarat tersebut, apa dia cadangannya? Penjarakan dia. Sebagaimana kita pernah penjarakan beberapa orang pemimpin-pemimpin terdahulu sampai mati dalam penjara, kita buat macam tu juga. Cadangan kedua pun ditolak.
Orang tak setuju. Sebab apa? Kata mereka, orang Islam ni walaupun sikit dia berani, kuat. Mereka boleh datang, mereka boleh runtuhkan penjara, boleh pecahkan penjara, boleh bebaskan Muhammad, boleh lawan kita. Abu Jahal lah sekali bagi cadangan. Abu Jahal bagi cadangan, gini lah, kita bunuh Muhammad, selesai. Cara dia macam mana? Setiap kabilah tadi balik cari pemuda-pemuda yang gagah, pahlawan. Balik daripada mesyuarat ni, balik ke kabilah masing-masing, cari pahlawan masing-masing, pemuda masing-masing. Buat apa? Setiap pemuda daripada setiap kabilah ni, kita bagi pedang seorang satu. Kepung rumah Muhammad. Bila dia nak keluar berpindah ke Madinah, nak hijrah ke Madinah, kepung rumah dia. Bila dia keluar, bunuh Muhammad ni serentak. Sebab apa bunuh serentak? Sebab apa libatkan banyak kabilah? Supaya kalau keluarga Muhammad nak balas, nak tuntut bela, dia takkan mampu balas, dia takkan mampu tuntut bela. Sebab dia nak kena lawan 10 sebelah kabilah. Sebab semua kabilah terlibat bunuh. Setiap kabilah hantar wakil untuk bunuh. Jadi kalau keluarga Muhammad nak balas, dia tak mampu nak balas. Banyak sangat kabilah yang terlibat. Paling-paling keluarga Muhammad akan dapat pampasan je lah. Dia nak balas, dia tak larat balas. 10 sebelah kabilah terlibat ni. Okey, cadangan Abu Jahal setuju dalam mesyuarat, pakat setuju. Apa dia? Balik ke kabilah masing-masing, cari pemuda yang gagah, bagi pedang seorang satu, kepung rumah Nabi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kisah mereka mesyuarat ni. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad ketika mana orang kafir melakukan perancangan untuk penjarakan kamu, atau bunuh kamu, atau halau kamu keluar daripada Mekah. Mereka buat perancangan, Allah juga buat perancangan, dan Allah sebaik-baik pembuat perancangan. Surah Al-Anfal ayat 30, tuan-tuan sekalian. Kepung rumah Nabi. Gambaran jalan ni, seolah-olahnya seperti itu. Kepung rumah Nabi. Bila mereka kepung rumah Nabi, Nabi tahu wahyu daripada Allah. Nabi tahu. Bila Nabi tahu, Nabi dah buat persiapan yang sepatutnya. Nabi buat persiapan, tuan-tuan sekalian. Dan Allah selamatkan Nabi. Allah selamatkan Nabi. Waktu malam pemuda-pemuda ni kepung rumah Nabi, Nabi keluar rumah senyap-senyap, keluar daripada rumah. Nabi ambil segenggam pasir, Nabi ambil pasir, Nabi keluar daripada rumah, Nabi tabur di atas kepala mereka yang kepung rumah Nabi ni. Nabi baca surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, belakang mereka dinding. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nabi ambil segenggam pasir, Nabi baca surah Yasin ayat 9, Nabi tabur di atas kepala mereka yang kepung rumah Nabi itu. Nyenyak tidur sampai siang. Ada juga setengah kisah yang menyebut pada malam tu Nabi minta Sayyidina Ali gantikan tempat tidurnya. Baik, tuan-tuan sekalian, Nabi berjaya keluar. Bila siang hari, mereka duk tunggu, mana Muhammad tak keluar-keluar lagi ni? Rempuh masuk rumah Nabi, terjah masuk rumah Nabi. Tengok-tengok, orang lain duduk dalam rumah. Nabi dah terlepas keluar. Bila Nabi terlepas keluar, Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, yang Nabi sudah maklumkan kepada dia kena jadi teman Nabi berhijrah. Nabi sudah maklum, ready saja. Tarikhnya bila, waktunya bila, tunggu. Bila Nabi terlepas keluar daripada rumah, Allah selamatkan Nabi. Nabi ke rumah Abu Bakar. Bila Nabi ke rumah Abu Bakar, Nabi ajak Abu Bakar, kita jangan terus ke Madinah. Kita jangan terus ke Yathrib. Kalau kita terus ke Yathrib, terus ke Madinah, mereka baru nak tangkap Nabi di rumah Nabi terlepas, mesti tengah marah. Tiba-tiba Nabi teruskan ke Madinah ikut jalan biasa. Kalau orang cari, jumpa.
Maka sementara waktu ni 3 hari kita duduk dulu dalam Gua Thur. Jangan tertukar dengan Gua Hira, tuan-tuan. Gua Hira tempat wahyu turun. Gua Hira di atas Jabal Nur. Tu tempat wahyu turun. Wahyu kali pertama turun Gua Hira di atas Jabal Nur. Ni Jabal Thur. Di atas tu ada Gua Thur. Jabal maksudnya gunung. Di atas Jabal Sur tu ada Gua Sur. Nabi ajak Abu Bakar, kita bermalam dulu di Gua Sur selama 3 malam. Selama 3 malam. Lepas 3 malam baru kita keluar daripada Gua Sur, baru sambung perjalanan ke Madinah. Dan sambung perjalanan ke Madinah tu jangan lalu jalan biasa. Lalu jalan yang orang jarang lalu. Jalan yang orang jarang lalu. Supaya pemimpin Mekah kalau buru Nabi dan Abu Bakar tak jumpa. Tuan-tuan sekalian, ya. Kita baca kisah. Bila Nabi SAW duduk dalam Gua Thur selama 3 malam, anak-anak Saidina Abu Bakar yang berulang alik ke Gua Thur hantar makanan. Antara anak Saidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, siapkan makanan, petang pergi ke Gua Thur hantar makanan. Ikat bekas makanan dekat pinggang. Pinggang dia ni ada kain ikat pinggang. Satu dia buat kain ikat pinggang, satu lagi kain dia buat tempat tali ikat gantung bekas makanan. Maka sebab tu Asma digelar Zatun Nitaqain, wanita yang mempunyai 2 kain, 2 tali pengikat pinggang. Siapa lagi anak Abu Bakar yang bantu Nabi dan Abu Bakar? Abdullah bin Abu Bakar. Kerja dia waktu pagi duduk di pasar di Mekah. Duduk di tempat ramai orang berimpun, dengar apa perbualan orang Mekah tentang Nabi dan Abu Bakar. Petang nanti Asma pergi ke gua, kamu ikut sekali. Kamu cerita apa maklumat yang kamu dapat. Ni tugasan, ni pembahagian tugas. Petang Asma ke Gua Sur. Abdullah anak Abu Bakar pergi ke Gua Sur juga. Artinya apa dia? Malam mereka bermalam di Gua Sur. Pagi esok sebelum matahari terbit cepat-cepat balik ke Mekah. Orang tak perasan. Siang macam biasa, duduk macam biasa, pergi pasar, buat kerja macam biasa. Petang pergi semula ke Gua Sur. Tuan-tuan sekalian, nak pergi ke Gua Sur tiap-tiap hari ulang alik tu, ada orang yang diberi tugasan. Siapa dia? Hamba kepada Abu Bakar, namanya Amir bin Fuhairah. Dia ni ada jaga kambing. Kerja dia bila Asma dengan Abdullah pergi ke Gua Sur, dia bawa kambing, heret kambing dia di padang pasir supaya kaki kambing tu menghilangkan kesan tapak kaki Asma dan Abdullah. Ni tugasan untuk Amir bin Fuhairah. Lepas 3 hari duduk di Gua Sur, nak sambung perjalanan pergi ke Madinah, ada seorang lelaki yang diberi tugas untuk tunjuk jalan pergi ke Madinah melalui jalan yang orang jarang lalu. Siapa nama lelaki tu? Abdullah bin Uraiqid. Dia musyrik, penyembah berhala. Tapi kerana dia boleh jaga rahsia Nabi dan Abu Bakar, dia pula pakar jalan di padang pasir. Maka Nabi gunakan khidmat dia jadi tukang tunjuk jalan. Tukang tunjuk jalan untuk sampai ke Yathrib Madinah, tuan-tuan sekalian. Baik. Ni beberapa nama-nama mereka yang terlibat membantu melancarkan perjalanan hijrah Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar jadi teman berhijrah. Abdullah anak Abu Bakar, dia kutip berita, dia sampaikan. Asma Aisyah anak Abu Bakar sediakan makanan. Amir bin Fuhairah bawa kambing untuk hilangkan jejak kaki anak-anak Abu Bakar. Abdullah bin Uraiqid tukang tunjuk jalan, ya. Saidina Ali, Nabi arahkan kepada Saidina Ali, bila Nabi berhijrah ke Madinah, barang-barang orang Mekah yang mereka simpan di rumah aku, pulangkan balik pada tuan-tuan dia. Ni pelik orang Mekah. Mereka bermusuh dengan Nabi, tapi kalau nak pergi jalan jauh, nak pergi balik kampung, pergi mana-mana, barang-barang berharga simpan rumah Nabi. Tapi perangai mereka dengan Nabi buruk, simpan barang rumah Nabi. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, barang-barang orang Mekah yang simpan di rumah aku ni pulangkan balik pada tuan-tuan dia. Kita orang buat jahat pada kita, barang tu tak payah pulang, pergi buang . Tak, Nabi minta pada Sayyidina Ali, pulangkan balik barang tu pada tuan-tuan dia. Maka sebab tu Nabi digelar Al-Amin.
Gelaran Al-Amin tu orang yang dipercayai, boleh dipercayai. Gelaran itu bukan waktu umur 40, waktu mula jadi Rasul. Gelaran Al-Amin tu sejak daripada zaman Nabi remaja lagi orang panggil Nabi Al-Amin. Apa makna Al-Amin? Yang jujur, ada kewibawaan, ada integriti, boleh harap, boleh pakai. Gelaran Al-Amin tu, tuan-tuan sekalian. Banyaklah peristiwa-peristiwa bantuan Allah waktu Nabi duduk di Gua Thur, ya. Nabi tidur dalam Gua Thur di atas paha Abu Bakar. Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa, ya. Sakit, tahan sakit, ya. Kemudian Nabi ludah pada luka Abu Bakar, labah-labah di pintu gua, ya. Bantuan daripada Allah. Pemimpin Mekah datang ke Gua Sur cari Nabi, tiba-tiba tak nampak, padahal Nabi dan Abu Bakar ada dalam Gua Sur. Ni beberapa mukjizat bantuan daripada Allah dalam peristiwa hijrah. Sampai Nabi pesan kepada Abu Bakar, jangan takut, kita bukan berdua, kita bertiga, Allah bersama dengan kita. Akhirnya selepas 3 hari duduk dalam Gua Thur, sambung perjalanan pergi ke Yathrib, ke Madinah. Banyak peristiwa yang berlaku dalam perjalanan Nabi nak sampai ke Madinah. Ada pemimpin Mekah yang nak buru Nabi, Suraqah bin Malik. Dia nak buru Nabi kerana dia dapat tawaran 100 ekor unta kalau dapat tangkap Nabi. Dia buru Nabi sampai dekat dah nak jumpa Nabi dalam perjalanan, tiba-tiba dia yang duduk atas kuda ni tersungkur jatuh beberapa kali. Akhirnya dia serah diri dan tak lama kemudian Suraqah memeluk Islam. Panjang, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam perjalanan Nabi hijrah ke Madinah, ya. Ini ada peristiwa-peristiwa yang saya terpaksa langkah sikit, tuan-tuan sekalian. Dalam peristiwa Nabi hijrah ke Madinah, sebelum masuk ke bandar Madinah, Nabi bangunkan masjid yang pertama, Masjid Quba. Masjid Quba, hari ni cantik dah Masjid Quba tu, ya. Dalam perjalanan Nabi nak masuk ke bandar Madinah, Nabi sampai ke Quba, Nabi bangunkan Masjid Quba. Sempat Nabi duduk di Quba 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Pagi Jumaat Nabi sambung semula perjalanan. Sampailah waktu solat Jumaat, Nabi berhenti di satu kampung namanya kampung Bani Salim bin Auf. Nabi buat masjid yang kedua di situ. Situlah solat Jumaat kali pertama dalam sejarah Islam. Selepas daripada selesai solat Jumaat, barulah Nabi sambung semula perjalanan masuk ke bandar Madinah, tuan-tuan sekalian. Orang Madinah ni tunggu Nabi dah banyak hari dah. Orang Madinah tunggu Nabi ni dah banyak hari, tuan-tuan sekalian. Rindu ni. Sebahagian besar orang Madinah tak pernah tengok Nabi, kecuali berapa orang Madinah yang pernah datang jumpa Nabi pada musim haji. Tu saja. Yang lain orang Madinah sebahagian besarnya tak pernah tengok Nabi. Jadi bila dengar kata Nabi nak datang ke Madinah ni, setiap hari keluar daripada rumah, naik atas bukit tempat tinggi, panjat pokok, tunggu Nabi sampai matahari dah panas dah, Nabi tak sampai, balik semula ke rumah. Esok buat benda yang sama, pagi-pagi lagi keluar, naik tempat tinggi, panjat pokok, panjat bukit, Nabi tak sampai, balik pula. Sampailah hari yang dinanti-nantikan, Nabi dan Abu Bakar sampai. Bila Nabi dan Abu Bakar sampai, tuan-tuan sekalian, orang Madinah seronok sungguh. Sebahagian besar mereka tak pernah tengok Nabi. Mereka sambut Nabi dengan orang perempuan keluar, dengan kanak-kanak keluar, dengan kanak-kanak, ya, menyanyi sambut Nabi. Kena menyanyi, ya? Kena menyanyi, ya? Nasyid yang mereka alunkan waktu mereka sambut Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع. Tala'al badru alaina, bulan purnama telah datang kepada kami. Min thaniyatil wada', daripada celah-celah bukit al-wada'. Wajaba syukru alaina, maka wajib kami bersyukur dengan kedatangan Nabi ini.
ma da'a lillahi da', seorang yang datang menyeru manusia kepada Allah. Ni maksud nasyid tu, bukan nasyid lagu tak tentu ada maksud dia yang cukup dalam, tuan-tuan sekalian. Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah berebut nak bawa Nabi tidur di rumah masing-masing. Dok pakak pegang tali unta Nabi ni, heret. Sampai Nabi arahkan, biar untaku berjalan sendiri. Biar untaku berjalan sendiri, dekat mana dia berhenti, rumah orang tu lah aku tumpang. Itu lebih adil. Ni unta ya, yang menerima perintah daripada Allah. Ya, dia tahu nak berhenti depan rumah siapa. Allah Ta'ala telah atur cukup cantik. Unta ni berjalan, jalan, tak payah siapa nak pegang dah tali dia. Biar dia berjalan sendiri. Nabi arahkan biar unta ni berjalan sendiri. Dia berhenti di rumah, depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seronok kawan ni. Peluang Nabi tumpang tidur rumah dia beberapa hari sebelum rumah Nabi siap. Abu Ayyub Al-Ansari persilakan Nabi masuk rumah dia. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan sekalian. Abu Ayyub Al-Ansari ni hebat. Hebat Abu Ayyub Al-Ansari ni. Sebelum Nabi wafat, Nabi kata apa dia? Kota Konstantinopel, ibu negara Turki. Sekarang ibu negara Turki, kan? Istanbul. Dulu nama dia Konstantinopel. Nabi kata satu masa nanti kota Konstantinopel akan dibuka oleh tentera Islam. Ketuanya sebaik-baik ketua, pasukan tenteranya sebaik-baik pasukan. Nabi kata nanti akan berlaku peristiwa itu. Kota Konstantinopel itu, ibu negara Turki, akan dibuka oleh tentera Islam. Tentera Islam berjaya tawan. Ketua tenteranya sebaik-baik ketua dan pasukan tenteranya sebaik-baik pasukan. Tapi Nabi tak sebut nama siapa. Nabi kata akan dibuka nanti. Maka ramai sahabat-sahabat Nabi yang berharap mudah-mudahan akulah yang Nabi maksudkan itu. Bila Nabi sebut seperti itu, ramai sahabat-sahabat Nabi yang berharap mudah-mudahan akulah yang Nabi maksudkan itu. Orang yang boleh tawan kota Konstantinopel itu, ibu negara Turki itu. Antara yang melakukan percubaan bawa tentera untuk tawan kota Konstantinopel itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi dia tak berjaya tawan kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ni tinggi, tebal, kukuh. Kristian. Ya, kota kerajaan Kristian. Ada lagi berapa orang sahabat Nabi melakukan percubaan, semuanya tak berjaya. Bila berjaya, kota Konstantinopel ni ditawan oleh tentera Islam 700 tahun selepas Nabi wafat. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari yang pergi ke Turki nak tawan kota Konstantinopel, dia meninggal dunia di Istanbul. Ni makam Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul, Turki, tuan-tuan sekalian. Sahabat Nabi yang Nabi pernah tumpang tidur di rumah dia bila Nabi sampai waktu hijrah. Bila sampai di Madinah, ada 3 benda Nabi buat. Saya ringkaskan saja. Pertama, bila sampai di Madinah, Nabi bergotong royong dengan orang Islam bina Masjid Nabawi. Ini gambaran Masjid Nabawi mula-mula dulu. Bumbungnya daripada pelepah-pelepah kurma. Tiangnya daripada batang-batang kurma. Tiangnya daripada batang-batang kurma. Dan rumah Nabi bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Mudah urusan, sebelah masjid. Beberapa hari yang awal, Nabi tumpang tidur rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni tanah milik anak yatim. Nabi nak beli. Bila dengar kata Nabi nak beli, nak buat masjid, tak nak jual dia, tak nak ambil duit dia, tak nak ambil bayaran. 2 beradik anak yatim ni, Sahal dan Suhail. Masjid Nabawi ini didirikan di atas tanah 2 beradik ni. Akhirnya besar kerana dia ramai sahabat Nabi yang beli tanah sekeliling Masjid Nabawi untuk diwakafkan, untuk besarkan lagi Masjid Nabawi. Antara sahabat Nabi yang beli tanah keliling Masjid Nabawi ni untuk besarkan Masjid Nabawi, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman antara sahabat Nabi yang kaya, yang banyak beli tanah-tanah keliling Masjid Nabawi untuk besarkan lagi Masjid Nabawi. Yang kedua, apa yang Nabi buat bila Nabi sampai ke Madinah? Nabi saudarakan di antara orang Muhajirin dengan orang Madinah. Muhajirin maksudnya orang yang berhijrah, itu orang Mekah. Orang Madinah digelar sebagai orang Ansar. Orang Ansar ni ada 2 kabilah yang besar. Pertama Aus, yang kedua Khazraj.
Aus dan Khazraj ni bergaduh berpuluh-puluh tahun. Bila mereka masuk Islam, Nabi satukan orang Aus dan orang Khazraj. Nabi gelar mereka Ansar, penolong. Aus dengan Khazraj ni Nabi gelar Ansar, penolong, kerana mereka lah tolong sambut orang Muhajirin. Walaupun mereka pun sebelum tu berbalah juga, Nabi satukan mereka, Nabi gelar mereka Ansar, penolong. Mereka tolong sambut orang Muhajirin. Baru kenal orang Muhajirin berapa hari, boleh ajak tumpang duduk rumah. Baru kenal orang Muhajirin, orang Mekah berapa hari, boleh kira berapa harta benda ada dalam rumah, bahagi dua dengan saudara yang baru kenal berapa hari. Ada orang Ansar, orang Madinah yang isterinya dua, ceraikan seorang, beri kepada sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah. Ni tak pernah berlaku dalam sejarah dunia, tapi berlaku dalam sejarah Islam. Luar biasa persaudaraan yang Nabi lakukan di antara orang Mekah dengan orang Madinah dalam peristiwa hijrah, tuan-tuan sekalian. Dan peristiwa yang terakhir, peristiwa yang ketiga yang Nabi SAW lakukan bila Nabi sampai ke Madinah, iaitu Nabi susun atur pentadbiran kerajaan Madinah. Nabi buat undang-undang tubuh kerajaan Madinah. Bahasa Arabnya Sahifah Madinah. Dalam tu ada 47 fasal. Hubungan di antara Muslim dengan Muslim, hubungan antara orang Muslim dengan bukan Islam, hubungan orang Islam dengan orang Yahudi dan sebagainya. Nabi susun dalam perlembagaan Madinah, sehinggalah Madinah jadi sebuah negara yang berdaulat. Nama Madinah mula disebut-sebut oleh kuasa-kuasa besar dunia pada waktu itu, tuan-tuan sekalian. Nabi akhirnya duduk di Madinah tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, sampailah Nabi wafat pada tahun 11 hijrah. Ini perjalanan hijrah secara ringkas yang saya dapat kongsikan pada tuan-tuan sekalian pada malam ni. Banyak pengajaran-pengajaran yang saya rasa saya telah sebut sedikit sebanyak dalam ceramah sepintas tadi, yang mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang boleh sampaikan. Mudah-mudahan kedatangan tahun baru hijrah ni, tahun 1445 hijriah ni, Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita, kebaikan kepada kita, rahmat kepada kita, mudahkan segala urusan hidup kita dalam kebaikan, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.